Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni fatwa iman. Jadi kita dalam bab beriman pada Rasul ni, beriman pada Rasul. Jadi persoalannya nombor 46. Pertanyaannya ke 46, cinta kanak-kanak, tajuk dia cinta kanak-kanak. Soalan ada orang tanya. Saya masih kanak-kanak, saya ingin bertanya, adakah kanak-kanak seperti saya wajib mencintai, mentaati dan mencontohi Nabi Muhammad SAW seperti orang dewasa? Jawapannya dah. Keutamaan Nabi SAW, Syekh ni jawab ada. Keutamaan Nabi SAW ke atas diri kita melebihi ibu bapa lah. Nak mak cau kita jaga kita, Nabi lebih jaga kita dah. Kerana jaga, bukan jaga zahir saja, jaga batin dan iman ya. Bahkan melebihi seluruh umat manusia pun, jasa Nabi ini jauh lebih utama daripada ibu bapa sekalipun dan seluruh manusia. Setiap kebaikan yang wujud dalam diri kita dan kedua ibu bapa kita pun berasal daripada Allah juga. Firman Allah SWT, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Maksudnya, ada apa-apa nikmat yang ada pada kamu adalah daripada Allah juga. Surah An-Nahl ayat 3 ni. Jadi Allah menyediakan syurga buat siapa yang mentaati Allah. Firman Allah SWT, "Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim." Maksudnya, Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, keampunan dan pahala yang besar. Lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Balasan disediakan pada orang berbuat maksiat adalah siksaan yang amat dahsyat. Firman Allah SWT, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Maksudnya, siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya serta melampaui batas-batas syariatnya, batas-batas syariat Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kekallah dia dalam neraka dan baginya azab seksa yang amat menghinakan. Surah An-Nisa ayat 14. Ketaatan pada Allah tidak akan sempurna melainkan disertai ketaatan pada Rasulullah SAW. Nah, Jabir radhiyallahu berkata, "Kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala inni ra'aitu fil manami ka'anna Jibril 'inda ra'si wa Mika'il 'inda rijlayya. Yaqulu ahaduhuma li sahibihi idrib lahu masalan faqala sami'at udhunuka wa'qil aqala qalbuka innama masaluka wa masalu ummatika kamasli malikin ittakhadha daran thumma bana fiha baitan ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها." Maksudnya, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar berjumpa dengan kami dan bersabda, "Aku bermimpi seakan-akan malaikat Jibril berada di atas kepalaku." Nabi kata mimpi dia. "Dan Mikail berada pada kedua kakiku. Dan salah seorang daripadanya berkata kepada rakannya, berikanlah kepadanya satu contoh. Katanya, dengarlah dengan baik dan fikirkanlah dengan bijak. Perumpamaan kamu dan umat kamu adalah ibarat seorang raja yang membina sebuah negeri. Kemudian dia membangunkan sebuah rumah, lalu menghidangkan makan dalamnya. Selepas itu dia mengutus seorang rasul yang mengajak umat manusia agar menjamu makanan yang telah dihidangkan tersebut. Ada di antara mereka yang menyahut pelawaan itu dan ada juga yang enggan menerimanya. Jadi Allah itu bagaikan raja, negeri itu adalah Islam, rumah itu adalah syurga. Sedangkan kamu, wahai Muhammad, adalah utusan." Nabi dia ajaklah masuk rumah Allah ni. Oleh itu, siapa yang terima pelawaanmu, dia pasti memeluk Islam. Jika masuk Islam, dia akan masuk syurga. Jika masuk syurga, dia akan memakan apa sahaja yang ada dalamnya. Riwayat At-Tirmizi nombor 2860, rujuk Al-Silsilah As-Sahihah oleh Al-Albani nombor 3595. Kita wajib mencintai dan menghormati Rasulullah SAW lebih daripada segala-galanya. Kerana baginda telah memberikan petunjuk kepada kita untuk menuju ke syurga. Kita tidak mungkin masuk ke dalam syurga jika bukanlah kerana mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Inilah impian setiap Muslim. Antara kisah cinta agung terhadap Rasulullah SAW ialah pengorbanan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di mana beliau sanggup menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW. Tapi riwayat tu
dhaif lemah lah Ibn Ishaq lah. Tafarrud dia sendiri bercanggah dengan hadis sahih Bukhari lain lah. Ketika itu kafir Quraisy telah membuat perkataan untuk membunuh baginda. Jika bukan kerana cintanya mendalam terhadap baginda, sudah tentu beliau tidak akan sanggup berbuat demikian mengikut cerita tersebut lah. Nah, cerita Ibn Ishaq lah. Sebab masa tu ahli kecil lagi yang anggap tu budak lah. Nak cinta kanak-kanak kepada Rasulullah SAW. Jadi budak-budak kecil pun kena ajar cinta Rasulullah, walaupun dia pahal tak pahal pun tak kira lah. Kena ajar siapa dia lebih sayang. Ya, idola dia Nabi bukan idola dia Superman lah. Gitulah dah. Yang ke-47, soalan 47. Nabi Isa tidak disalib. Soalan ada orang tanya. Saya beragama Kristian. Orang itu tanya lah. Saya ingin tahu kenapa orang Islam tidak percaya Nabi Isa AS telah disalib. Untuk menghapuskan dosa-dosa penganut Kristian, punya khurafat orang agama ni. Kita khurafat tersebut siapakah? Jadi akidah yang kuat ni. Jawapannya, perlakuan ini bukanlah perkara yang pelik. Ini kerana Al-Quran yang kami yakini telah menafikan perkara tersebut dengan jelas. Jadi Quran nafi Nabi Isa disalib. Firman Allah SWT, وقالهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Maksudnya dakwaan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diciptakan bagi mereka, yakni orang yang mereka bunuh itu menyerupai Nabi Isa. Jadi orang khianat tu dia jadi berupa Nabi Isa dah. Sesungguhnya orang-orang yang telah bersisih faham mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak, dalam keadaan ragu tentang menentukan pembunuhannya. Betul ke bunuh Nabi Isa, kemudian orang lain. Tiada suatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin pun. Tak yakin pun dia bunuh Nabi Isa tak. Dan dia bunuh tu, dia gantung salib tu jauh-jauh daripada orang. Orang nak tengok dekat pun tak boleh. Surah An-Nisa ayat 97. Yang peliknya, mengapa penganut Kristian itu sendiri menjadikan salib itu satu peristiwa penting dalam lambang keagamaan. Benda tu benda karut. Kita ni sepatutnya tidak benda yang sedih jadi keagamaan dah. Benda tu lah benda karut dia. Lebih pelik lagi, mereka bersih pendapat dalam menentukan bentuk salib tersebut. Adakah bentuk salib macam rambut roti tu dah. Ini menunjukkan mereka sendiri bercelaru dan bingung dalam masalah yang tidak berasas tersebut. Cerita-cerita orang mereka cerita percaya. Mana boleh keyakinan itu berdasarkan cerita dongeng, cerita reka-rekaan lah. Cerita tak jelas betul ke orang ni cerita lain, orang cerita lain. Salah satu cerita tu buat keyakinan akidah tak betul gitu. Setiap kisah salib yang ada dalam kitab Injil berbeza dengan kisah yang nyatakan oleh pakar sejarah. Penganut Kristian berbeza pendapat dalam menentukan waktu makan malam terakhir, di mana ia merupakan permulaan berlakunya peristiwa salib. Mereka juga bersih pendapat tentang murid yang mengkhianati Nabi Isa AS tersebut. Siapa hak khianat ke Nabi Isa dah? Hak repot dah. Lukas menyebutkan bahawa ia berlaku sehari sebelum makan malam terakhir. Manakala Yohanes pula menyebutkan perkara itu berlaku ketika makan malam terakhir selepas Nabi Isa memberinya makanannya. Mereka juga berbeza pendapat dalam menentukan waktu peristiwa itu berlaku. Berhubung dengan perkara terjadi setelah peristiwa salib, Markus merayakan bahawa dinding altar pecah dari bahagian atas sehinggalah ke bawah. Matius menambah pula bumi bergegar dan batu karang letak. Ramai pendeta yang bangkit dari kubur mereka dah. Mereka masuki kota suci dan mendedahkan diri kepada orang ramai. Cerita macam-macam lah. Manakala Lukas pula merayakan sinar matahari menjadi gelap dan dinding altar pula retak di bahagian tengahnya. Ketika pemimpin yang ke-100 melihat perkara tersebut, dia memuji Tuhan sambil berkata, sungguhnya orang ini adalah seorang yang taat. Tapi Yohanes John tidak mengetahui langsung kenyataan tersebut. Bukan itu saja, malah setiap kisah berhubungan peristiwa salib daripada pelbagai sumber Injil mengandungi cerita yang dhaif dan tanda kesatan rekor-rekor dan sesak dah. Sesiapa yang berpeluang mendalami huraian kisah-kisah tersebut, bolehlah melihat perbezaan ketara mengenainya. Selepas itu dia pasti sukar mempercayai kesahihan cerita tersebut, kisah tersebut dah. Banyak cerita tambah-tambah macam cerita dongeng gitu dah. Firman Allah SWT, afala tadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lajadu fihi ikhtilafan katsira. Maksudnya, patutkah mereka bersikap demikian? Tidak mahu memikirkan isi kandungan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, mereka pasti akan dapati perselisihan yang banyak dalamnya. Soal ni ayat 22.
Kalau benda rekod ni macam dalam kitab Bible banyak dia rekod baca percanggah lah. Hak ni katakan hak ni bercanggah dah. Di Quran ni bukan rekod Allah sendiri, maka dia tak bercanggah. Di samping itu, para pengikut Injil juga mengakui bahawa ia bukan diturunkan pada Nabi Isa AS dalam bentuk itu dah. Malah Nabi Isa AS sendiri tidak pernah menuliskannya ketika beliau masih hidup. Sebabnya cerita pasal disalib kan. Sebelum dia mati lah. Jadi sebelum dia mati kan dia tahu tak cerita salib. Tambah pula para saksi yang kononnya menceritakan kisah tersebut dalam kitab Injil sebenarnya tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Nak cerita atas cerita, barulah tulis dalam kitab dah. Beratus tahun dah barulah timbul dalam kitab Injil. 300 tahun lepas tu. Hal ini disebut oleh Markus. Semua orang meninggalkannya dan mereka lari. Markus 14 muka 56. Oleh itu banyak cerita dari reka-reka mengikut kehendak masing-masing, kecenderungan masing-masing. Ini kerana khayalan bagaikan syair. Yang paling indah adalah yang paling banyak pendustaannya. Nak suruh sedap dengar kan? Cerita tasawuf, cerita sufi hak melampau-lampau tu sedap dengar. Galik dengar dia cerita karut dia. Tok Wali Guru Jerai ke apa berasa sedap dengar dah. Jadi cerita hak kita berasa sedap dengar tu, fadilat tertentu lah, ada selawat tentu reka tu. Ada unsur-unsur jenis ni juga banyak dusta lagi sedap dengar. Jadi lebih selebriti lah dah. Berhubung dengan penyaliban Nabi Isa AS, menurut salah satu kitab tersebut, sebenarnya Nabi Isa dijangka terselamat. Daripada pembunuhan tersebut, suatu ketika, mangsa dan pemimpin kerajaan mengirimkan pasukan keselamatan untuk menahan Al-Masih. Betul lah dah. Lalu dia berkata kepada mereka, aku akan tetap kekal bersama kalian. Kemudian aku akan teruskan perjalanan menuju kepada orang yang telah mengutuskan diriku. Allah gapalah dah. Ketika itu kamu akan mencariku tapi tidak berjumpa lagi dah. Lepas Nabi ya kehilang lah. Itu jumpa tu Haganut. Sebab aku berada di satu tempat di mana kamu tidak akan sanggup berjumpa denganku lagi. Yohanes 7 muka 32 hingga 34. Itulah ucapan terakhir Nabi Isa lah. Dalam keratan lain diceritakan Nabi Isa AS berkata, akan pergi dan kamu akan mencariku. Kamu akan mati dalam keadaan melakukan dosa. Ketika aku pergi, kamu tidak akan mampu berjumpa denganku lagi. Lalu kaum Yahudi berkata, mungkin dia ingin bunuh diri. Sebab dia mengatakan, ketika aku pergi, kamu tidak akan mampu berjumpa denganku. Nabi Isa AS berkata lagi pada kaum Yahudi, kamu berasal dari bawah, sedangkan aku berasal dari atas. Kamu dicipta dari alam ini, sementara aku dicipta dari alam itu. Jika kalian menghormati seseorang anak manusia, tentunya kalian mengetahui bahawa itulah aku. Aku tidak pernah melakukan sesuatu berdasarkan kemahuanku. Aku juga tidak mengatakan sesuatu melainkan berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Bapa. Oleh Tuhan lah tak? Bapa istilah dia dulu. Bapa lah yang telah mengutusku dan dia sentiasa bersamaku. Dia tidak akan pernah meninggalkan diriku bersendirian. Sebab pada setiap waktu aku melakukan sesuatu yang diredainya. Yohanes 8 ayat 1 hingga 9. Kemudian Nabi Isa AS berkata lagi pada mereka, kamu tidak akan melihatku melainkan pada satu hari di mana kamu akan mengatakan, Maha mulia orang yang datang ini atas nama Tuhan. Lalu Yesus keluar dari altar. Matius 32 muka 39 dan jilid 24 muka 1, Lukas 13 muka 35. Sebagaimana telah digambarkan dalam nas ini dan yang lainnya, Nabi Isa yakin bahawa Allah tidak akan menyerahkannya kepada musuh-musuhnya, tidak akan membiarkannya. Tibalah masanya, bahkan sekarang sudah tiba masanya kamu berlari. Masing-masing sibuk menguruskan diri sendiri-sendiri masing-masing. Kamu membiarkan diriku bersendirian. Namun begitu sebenarnya aku tidak bersendirian sebab Bapa sentiasa bersamaku, Tuhan bersama aku lah. Kamu akan mengalami kesengsaraan di dunia ini, maka kamu pun berlagak perlihatkan keberanian kamu dah. Akulah yang mengalahkan dunia ini. Yohanes 16 muka 32 hingga 33. Oleh itu, setiap orang yang lalu lalang dan yang menghadiri peristiwa salib itu menghina dan memaki hamun Nabi Isa AS, ini mustahil berlaku. Hal ini disebut oleh penulis Injil. Orang yang lalu menggelengkan kepala dan mencaci Al-Masih. Mereka mengatakan, jika kamu anak Allah, selamatkanlah dirimu sendiri. Dan terulang dari tempat salib tersebut. Sedangkan para pemimpin gereja, pendeta dan pendiri terus mengejek-ngejek Al-Masih. Mereka mengatakan orang lain yang akan menyelamatkan Al-Masih, sebab Al-Masih tidak akan sanggup menyelamatkan dirinya. Dia adalah Raja Bani Israel. Terulah sekarang dari tempat salib agar kami dapat beriman padanya dan bertawakallah pada Allah. Al-Masih mengatakan, aku adalah anak Allah. Allah akan menyelamatkan dirinya jika dia meredainya. Sementara dua pencuri yang disalib bersama Al-Masih juga mencaci dan keduanya mengungkapkan perkataan yang sama.
Tetapi nampaknya keyakinan Isa AS bahawa Allah sentiasa bersamanya mula gaya. Ini telah digambarkan oleh kitab-kitab Injil yang terpesong dan sesak baratlah. Mustahil daripada demikian itu berlaku ke atas diri, ke atas beliau, ke atas Nabi SAW. Al-Masih membawa mereka ke suatu tempat yang bernama Jasimani. Dia berkata kepada mereka, duduklah di sini. Aku ingin pergi dan mengerjakan solat di sana. Kemudian dia mengambil dan membawa sehelai kertas dan cawan besar yang diperbuat daripada tembikar. Dia mula berasa sedih dan hatinya pilu. Dia berkata kepada mereka, jiwaku teramat sedih dan ia akan berterusan sehingga kematianku. Duduklah kamu di sini dan berjagalah bersamaku. Dia pun menjauhkan dirinya sedikit daripada mereka sambil menelungkupkan wajahnya dan mengerjakan solat. Dia berkata, wahai bapakku, jika boleh, jauhkanlah cawan ini daripada diriku. Tapi tidak seperti yang aku inginkan, melainkan seperti yang engkau kehendaki saja. Kemudian Al-Masih datang. Semula melihat murid-muridnya dan dia mendapati mereka lena dalam tidur. Kemudian dia menjauhkan dirinya lagi dan mengerjakan solat sunat. Mengerjakan solat sambil berkata, solat ke apa taklah solat dah. Wahai bapakku, jika engkau tidak dapat menjauhkan cawan ini daripadaku, melainkan aku harus minumnya, perlihatkanlah kehendakmu. Kemudian Al-Masih datang semula untuk melihat murid-muridnya, tapi mereka masih tertidur lena. Kemudian dia kembali lagi mengerjakan salat dan dia pun mengulang-ulangi ungkapan yang sama. Selepas itu dia kembali semula kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, adakah kamu masih tidur dan berehat? Sekarang tibalah masanya anak manusia diserahkan kepada tangan-tangan pelaku kesalahan. Matius jilid 6 muka surat 39 hingga 40. Lukas menggambarkan peristiwa salib itu dan berkata Al-Masih pun jatuh dalam kegelisahan. Dia terus mengerjakan salat dengan lebih tekun lagi. Keringatnya, peluhnya bagaikan aliran darah yang berjatuhan ke bumi. Dia menyelesaikan salatnya lalu mendatangi murid-muridnya. Tetapi dia mendapati mereka masih juga tidur dan dia pun sedih. Dia berkata kepada mereka, mengapa kalian tidur? Bangunlah dan kerjakan solat agar kamu tidak terjerumus ke dalam percubaan yang membinasakan. Lukas jilid 22 muka 44. Sepatutnya ajarkan atas nama Al-Masih dan sangkaannya bahawa Allah sentiasa bersamanya serta tidak akan menghinanya merupakan bukti yang cukup kuat untuk menghentikan seorang penulis Injil yang membuat kisah bohong yang dramatik ini, di mana dia menggambarkan sikap putus asa yang dialami Al-Masih dan kehampaannya kepada Allah kerana tidak lagi bersamanya. Maksudnya Allah daripada kisah bohong-bohong yang telah direka oleh orang-orang yang zalim. Tambahan daripada itu, pembohongan ini penulis Injil menunjukkan peristiwa itu, katanya. Ketika waktu zuhur, bumi diselimuti kegelapan sehingga pukul 3 petang. Dan sekitar pukul 3 petang, Al-Masih berteriak seraya memerintahkan dengan mengatakan, Tuhanku, mengapa engkau biarkan aku? Matius jilid 7, muka surat 38 hingga 7. Matius jilid 7, muka surat 38 hingga 47 dan Markus jilid 15, muka surat 29 hingga 35. Berdasar kisah bohong ini, maka pengorbanan dan penebusan dosa yang menjadi sebahagian akidah mereka juga termasuk dalam kategori yang sama, kategori khayalan dah karut dah. Tak ada hujah yang kuat, sekadar cerita-cerita mulut ke mulut yang bohong. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.